Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So, malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So apa dah jadi ni? Bitcoin drop sampai 41k. So adakah kita dah bearish market? So apakah tindakan Zul? Adakah Zul akan jual tu punya asset? Adakah Zul akan exit dalam market? So nanti Zul jawabkan persoalan tu semua. So apa yang kita penting sekarang ni? Kita akan pergi ke coin market dulu untuk review market secara keseluruhan dan barulah kita tengok apa yang dah jadi. Kemudian kita akan pergi ke chart. Di chart nanti Zul akan terangkan apakah tindakan Zul dan kemudian Zul tengok dekat chart. Lepas kita tengok chart nanti barulah Zul akan decide apakah kita akan perlu buat. So guys, inilah coin market cap. Kita review dulu market di coin market cap untuk cara keseluruhan. So siapa ada permintaan, Zul nampak kat YouTube dan ada personal juga yang message. So apakah anda bearish market ke belum dan nak kena review ni. So malam ni kita hold dulu untuk siapa-siapa kata ni. Sebab apa kita dah melakukan ni, kita perlu tengok dulu secara keseluruhan apa yang patut kita buat untuk malam ni di dalam kita punya portfolio dan apakah tindakan anda. So kalau anda nak follow sama seperti apa tu buat, silakan. Kalau anda tak nak buat pun tak apa-apa. Investment ni adalah aku kata masing-masing punya risiko. Jadi lah kita buat ni adalah aku kata bergantung kepada anda experience anda dalam aku kata investment, dan tindakan anda itu akan aku kata segala tindakan itu akan kena efek anda sama short term ataupun long term. So apa yang Zul akan buat dalam market nanti Zul akan ceritakan di chart. So let's go, kita review dulu market di coin market cap. So inilah coin market cap. Pertama kali tengok market cap berada di 2.2 trilion. So berlaku pengurangan yang banyak, almost 16%. So seperti 16% kalau ikutkan pagi tadi 2.6 trilion ataupun 2.4 trilion, betul tak pasti. So meaning kita kehilangan value dalam market, total market di crypto secara keseluruhan untuk pagi ni, untuk hari ni almost 400 bilion ataupun 200 bilion. Kalau 2.6 pagi tadi meaning 400 bilion. Kalau kita pagi tadi 2.4 trilion meaning kita expect hilang dalam 200 bilion. Kemudian volume juga meningkat dengan drastik 205 bilion. And expected kita akan, bila total market drop, volume tinggi, kita akan expected akan ada satu drop yang drastik. So ada tu dah tengok dekat kata beberapa kata ada data ni yang tu tengok news yang tu nampak lah kata dah hampir ada satu account saja dah jual hampir 1.5k BTC. Untuk kata masa price drop tu dia jual 1.5 BTC, 1.5k BTC, dan total keseluruhan yang kata masa jatuhan tu expected yang push price sampai bawah tu kita expected yang jual hampir 4k BTC, 4 BTC coin, 4,000 BTC coin dah jual masa tu. Sebab tu kita tengok weight yang kata merah yang dasi turun bawah lah. So tengok BTC dominant 40.6, Ethereum 21.1. So meningkatkan dasi expected berapa bila expected Ethereum akan drop more lagi bah. So walau kita expected Bitcoin drop and expected Ethereum dan altcoin lain drop more drastic. So let's go tengok harga semasa untuk pagi untuk malam ni. So Bitcoin berada di 46. So recovery sikit 41. So 46 18%, 3.8 untuk Ethereum, 15% untuk Binance, 14%. So mostly yang bawah kita akan expect tengok lebih 20%, 20%, 20%, 21, 23, 23. So mini expected semua dalam 20 ke atas persen, 20% ke atas yang dah drop. So apa pun kita akan tengok terus ke chart. So apakah kita akan tengok di chart? Pertama kali kita akan pergi ke total market dulu, tengok apa yang dah berlaku. So di total market macam tu cakapkan, kita ada satu bearish pattern iaitu rising channel. So expected rising channel ni apa berlaku, kita akan point on breaking. Macam dua expect kan itulah point breaking, kita ke atas, maybe kita akan expect ada pump dulu sampai ke kawasan 1.6, barulah kita akan start bearish to drop. Break ni terus ke dalam bearish market. So apa yang berlaku hari ni, market terus break water break dari bawah ni. So meaning kita break, kemudian Zul dah apa kata dah ready pun untuk price to drop. So meaning Zul dah prepare punya mental, tu Zul share kan mental untuk anda drop bawah. So apa yang Zul akan buat dalam market, sebenarnya cakap Zul sekarang lah tak sempat Zul modal. So dalam tu punya portfolio tadi tu check, Zul dah lost value sebanyak 2k USD dollar. So meaning dalam ringgit Malaysia dalam around 10,000 lah, 10,000 ringgit Malaysia. So lost profit. So lost profit adalah lost value saja, asset still ada. So expected Zul akan hold saja asset tu. Macam cakap ni, sekiranya kita terus melakukan bearish market, price terus drop dengan drastic, Bitcoin nak drop sampai mana, kita akan tengok lagi Bitcoin last support kat mana. Tu expected kalau Bitcoin drop kawasan tu pun Zul tak expectkan Zul takkan jual punya asset, Zul hold saja apa yang ada. So meaning asset yang ada ni Zul hold untuk long term, and expected bila drop lagi berlaku, bila last support Zul akan suntik dana baru untuk buy more di bawah. So juga memang dalam kita ni kita akan long term. Tu sebablah kalau anda invest duit yang betul, macam selalu cakap kan,
Jangan invest duit keperluan harian anda. Invest duit yang anda memang simpan untuk long term. Contoh anda ada RM10,000. RM10,000 memang ada dalam bank je. Anda kata kalau anda simpan dalam bank untuk hanya hilang value, hanya 10 je, RM10,000 tu tak beranak tu. Meaning RM10,000 tu anda boleh invest ke mana-mana. Anda nak ke saham ke, macam tu invest ke more ke stock, ke crypto. So meaning kalau loss duit pun tak masalah. Sepatutnya duit tu hanyalah duit investment, tak kacau pun keperluan harian tu. Tu duit lain tu kemudian ni tu akan boleh kumpul balik RM10,000 tu. Nah, tu ambil risiko untuk invest di dalam kripto. Siapa pun kata hari tu Zul dah loss sebanyak 15k USD dollar kat kawasan ni. Zul buy kawasan ni drop 15k USD dollar, 15,000 ringgit Malaysia. Kata bila price sudah naik, Zul buy lagi kat bawah ni. So bila Zul buy bawah sekarang ni, price sudah profit. Nah, semalam pun Zul dah keluar profit punya. Zul dah keluar profit 12k ringgit, 12,000 ringgit Malaysia. Zul masuk ke dalam jual lebih profit, kemudian masuk dalam HT. Kemudian hari ni kebetulan HT hanya drop sikit saja. Expected kira HT kejap. So HT hanya drop sikit saja expected UT. HT jatuh drop banyak agak, cuma dia dah pun recovery. So HT expected Zul beli semalam dalam $9. Now jatuh, kemudian price naik beli. Meaning untuk semalam dia punya profit tu still lagi kata profit yang still yang banyak lah. So dia punya portfolio sekarang ni cara keseluruhan yang tu tengok ialah Zul loss dalam 2k USD dollar. So meaning yang Zul loss tu adalah mostly dalam yang altcoin lain lah. So kata secara keseluruhan, kata yang altcoin profit semalam kata dapat still lah recovery yang kata loss semalam. So loss untuk hari ini sebenarnya. Untuk hari ni yang untung malam tu dah bawa keluar sikit. Tu apa yang menyebabkan ni jatuh, expected yang altcoin lah. Expected macam juga ni, bila Bitcoin drop, altcoin lain akan more drop dengan drastic. So yang negatif tu, kalau kita tengokkan tu punya portfolio, tu akan tunjukkan tu punya portfolio. Okay, current portfolio ikutkan sepatutnya tu dalam kalau paling tinggi tu dalam 13k. 13k tu memang untung banyak lah. Kalau dah lebih pada 10k dalam untung. Kalau ikutkan bawah 10k meaning tu dalam kerugian. So untuk kita tengok balik. So tu punya line slow sikit ni. So line slow, nanti tu akan tengok balik. So line tu 1 bar, 2 bar. So nanti tu akan refresh, tu akan tunjukkan. Okay, dah keluar. Okay, Zul punya portfolio sekarang berada di 9.4k USD. So meaning secara keseluruhan kita akan tengokkan, diikutkan dalam percentage, dia akan calculate dulu. Dia akan tengok dia punya berapa percentage, berapa untung, berugi. So sepatutnya kalau ikutkan zero ni, meaning okay, itu ni dah ada update. So now untuk secara keseluruhan tu dalam kerugian 2.1 trilion. Untuk inilah drop 2%. Kalau ikutkan secara keseluruhan, kita akan tengok kat sini. So, dia punya Ethereum masih dalam profit. Dia punya Harmony One still lagi dalam profit. Dogecoin still lagi dalam profit. CRO ada balance sikit tu tinggal tu, still lagi profit. Matic still lagi profit. Terra Luna profit. Shiba Inu still lagi profit. BET profit. Tu yang kata dalam kerugian, kita akan tengok dalam kerugian kita tengok Scotty $200, Bitcoin $200, HT $100. Tu walaupun 200 lagi 2.6k dalam tu. So jika $100 76. So kata loss yang sikit saja. So sepatutnya tu lagi aku kata dia punya secara portfolio tu still lagi sihat. Sebab apa macam cakap, selagi mana portfolio tu berada di atas 10k tu akan profit. So meaning untuk secara keseluruhan tu punya profit yang kalau akan ikutkan tu punya harga, tu punya portfolio sekarang berada 9.5k. So meaning sekarang untuk malam ni drop BTC 42k, 41k, Zul hanya rugi sebanyak 500 USD dollar saja. So meaning kalau Zul exit market hari ni, Zul keluar pun Zul still hanya loss dalam RM2,000 Malaysia saja. Ataupun macam cakap tadi, Zul tak jual Zul punya aset. Memang Zul hold long term. Dia expected kita ada lagi opportunity untuk dia bound, untuk naik ties. Mungkin kata dia buat shake up kemudian naik. So expected kalau habis bulan 12 ni dia still lagi bearish, kita akan terus melakukan bearish. So dalam total market, kat manakah Zul nak sebut, walaupun sekarang ni price jatuh, Zul still lagi bullish dalam market. And then sekiranya price drop sampai mana baru Zul bearish dalam market? Bila price itu break 1.8, 1.5 and expected 1.5. Sekarang break bawah ni barulah Zul akan kuota anggap market ini bearish. Bearish tu apa berlaku? Kita akan stop segala buy kita. Kemudian kita akan tunggu kat mana last support untuk coin yang kita nak untuk long term. Yang pertama kita akan ambil Bitcoin, Ethereum. Kemudian anda boleh pilihlah beberapa coin yang lain.
So itu di total market. So expected walaupun jatuh ni, kita still lagi jatuh di kawasan resistance. So ada good opportunity untuk dia bounce balik ke atas. And then expected untuk ni ada lagi price target kawasan ni. So expected kita boleh pergi drop juga ke kawasan ni, boleh drop pergi sampai ke kawasan ni. Expected dia akan, expected kalau berlaku bounce, yes kita akan kembali regain ataupun price itu boleh drop lagi ke bawah. Kalau drop bawah sini kita akan expected bearish market. So itu di total market. So susah nak terangkan total market, tapi nak buy pun kita memang tak boleh buy total market. So kita akan pergi ke chart BTC terus. So nanti tu akan buatkan apa yang akan Zul akan buat untuk dia punya portfolio dan Bitcoin Zul. So ini adalah Bitcoin USDT. So apa yang kita expectkan untuk semalam, kita expectkan untuk pagi tadi kita akan expectkan dia breakout kita punya pattern bullish. So ini mencakap inilah pattern 68% dia akan break bawah, tapi dia bukanlah pattern yang 100% akan break. So jika setiap pattern tu ada pattern bullish atau pattern bearish, inilah pattern bullish, expected 68% akan break bawah. Tapi apa yang berlaku, dia break ke bawah untuk break ke atas 68%. Apa yang berlaku untuk hari ni, kita tengok 32% dia break ke bawah. So meaning dah pun break bawah. So meaning untuk pattern ni maknanya kita dah tak boleh pakai. So bila dah tak boleh pakai, kita akan biar kita akan delete dulu. Kita akan delete coin ni, delete coin pula. Kita akan delete semua kita apa ni. So meaning dah tak valid untuk dipakai ni. So meaning kita akan tengok apakah di chart. So meaning kita akan ada satu trend line untuk di chart Bitcoin. So kita seperti yang ini, kita akan buat draw satu trend line ini. So sekiranya Bitcoin ingin kembali kuartal bullish dalam market, kita perlu price to break kita punya trend line, at least break trend line hijau ini. Kemudian itu yang seperti yang langkah pertama. So untuk sekarang kita tengok kat manakah last support. So disebabkan support ini dah pun di break, the break. So meaning support ni kalau ikutkan kita tak perlu monitor dah, boleh monitor. Cuma nanti kalau price itu tengah naik balik, kita akan tengok adakah dia akan rebound balik. So supposedly selalunya bila breakout kita akan retest sebelum dia jatuh balik ke bawah. So itu juga expected akan berlaku. Kita akan buat couple handle. So couple handle tu macam kalau kita ada satu last trend line ni. So trend line ini di Bitcoin, kalau di Ethereum, di total market ni dia expected kalau break 1.5 barulah dia expected bearish. So di Bitcoin kat manakah kita akan sebut masa tu bearish market. So now kita akan expected kita akan buat satu horizontal trend line yang ini. Kita ambil daripada 42, ingatlah kita ada 40, 42 itu saya sepatutnya ni kita ambil yang bawah ni 40. So kita ambil yang ni. So ini ialah kita punya line yang kita akan beware. So kita akan buat color kuning. Color kuning macam kita buat color purple. Okey, color ni lah. Buat ni. So meaning apa kali ini adalah kena expected kita akan buat couple handle. So apa yang couple handle tu, kita expected yang ini. Couple handle clear ini berlaku price bound and then expected dia sampai balik kawasan retest. So meaning kita akan expected buat left shoulder, right shoulder, left shoulder, right shoulder. So dah lupa dah left shoulder, right shoulder. So dua expected ada dia punya ada dia punya okey ni. So expected yang ni kita akan expected left shoulder, kemudian kita akan head and then right shoulder kita expected right. Right tu expected dengan sama dengan left. So sekiranya ini berlaku, so sekiranya price tu break saja yang ni, so kita ada point satu, kita ada satu yang ni, kemudian trend line ni. Selagi mana price tak break bawah ni, meaning so akan hold dalam market, kita ada lagi potential untuk bullish. Sekiranya price tu break saja ini, iaitu price expected kalau ikutkan ini, kita akan ambil kuartal yang berpangkah tu, iaitu ini. So kita akan expected sekiranya price sampai kawasan ni dalam kawasan 41 mungkin kuartal 41 lah, price tu naik dulu, kemudian ada rebound, expected sampai kawasan 41 break saja bawah ni, expected kita akan bearish market. So bearish market sampai mana, kita akan expected drop, point of breaking kita akan sampai ni. So akan cerita dulu bearish market ini yang kuartal sebab apa, nak tunjukkan anda point breaking price tu sampai di $14. So apa yang ada di 14k USD dollar. So kita akan pergi ke daily. Kemudian kita akan, yang ni di BTC USD tu tak boleh nak draw punya last support. So yang ini kita kena pergi ke BTC USD. So BTC USD so akan draw, delete dulu semua yang ada ni untuk kata buat chart tu di BTC. So left shadow kita nampak sini, first kali pattern yang ada, yang pattern ni last kita punya expected bullish. Ikutkan di USD kita ada dua lagi, beberapa trend line lagi. So nak kita monitor trend line yang ni, first trend line ni dah quarter breakout. So untuk sekarang ni, sekiranya dia berjaya pattern buat couple handle pula, head and shoulder ini, so expected breakout ini, meaning kita akan ada bearish market. So bearish market expected price target sampai mana, untuk point of breaking
Untuk saya ni point breaking, kita akan sepatutnya hand shoulder kita akan berada price lingkungan dalam 12 ke 14. So apa yang ada di kawasan ni, adakah price boleh sampai betul-betul di kawasan tu? Ini senang je, kita akan tarik kita punya major last support. So swing low to swing high tu, meaning tengok price tu jatuh mana. Okey, betul dah high tu, meaning kita sepatutnya untuk kita punya major support berada di kawasan ni, iaitu price akan berada lingkungan antara 25k US dollar dan 14k dolar. So ini yang akan tunggu kan. So sekiranya Zul tak cakap kita bearish yang berlaku, tapi sekiranya kita terus ke dalam bearish market, kita tak ada pump dah, kita memang price BTC tak naik atas dah, memang price dah jatuh. Ini apa yang Zul akan buat? So segala yang Zul buat, Zul cakap ni, Zul akan tunggu kat sini. Expected Zul takkan jual Zul punya quarter market, Zul punya coin, Zul akan hold saja. Kalau dia naik, yes, Zul untung terus. Kalau dia turun, tak masalah, Zul hanya hilang value, asset tu ada. So apa yang Zul akan buat net, Zul akan tunggu bila BTC drop bila price tu bermain antara 25 ke 14k US dollar. Apa yang maksud tu? Zul akan start buy balik di Bitcoin dan Ethereum. Kemudian masa tu di altcoin juga Zul akan start buying bila Bitcoin sampai je kawasan 25-14k. Sekiranya kita dah start bearish market, ini yang tu nampak adalah good opportunity untuk kita buy untuk long term. So cakap tak perlu risau pun kalau break jatuh tu. Anda boleh seperti kalau jatuh ni, kita seperti bearish market dalam dalam setahun 2 tahun. Dalam setahun kalau ikutkan 4 year circle 2017, sebelum kita ada 2013 kita pump yang drastik macam 2001, kemudian 20 tahun 14, tahun 15, tahun 16 kita bearish, kemudian tahun 17 kita start naik balik. So sama itu, 2017 kita bull market, kemudian 2018 kita drop, 2019 kita drop, 2020 awal tahun kita drop, kemudian hujung-hujung tahun 20 nak masuk 21 tu kita start bullish, sampailah tahun ni 21 kita mega bullish. So sebab tu kita tengok kenaikan yang drastik ini. So itu yang berlaku. Apa yang berlaku, kita akan ada opportunity untuk selama 2 tahun ataupun at least 2 tahun kita akan seperti bearish market dan akan buat sideways yang lama di kawasan ni. So anda gunakanlah terbaik mungkin dalam masa 2 tahun itu untuk accumulate more Bitcoin dan Ethereum first. So yang altcoin lain anda boleh tengok. Altcoin tu kita akan tengok altcoin yang kata kita boleh hold untuk long term. Apa yang hold long term? Macam cakap lah, kita akan pergi ke DeFi 5 ni. Whatever coin yang berada di DeFi 5, orang kata top 10 ni, seperti di Ethereum, Binance, Solana, Aave, Terra, Teron, Phantom, Polygon ni, ada kita boleh hold untuk long term. Kita akan accumulate more, kata by month ataupun kata expected by month lah. So meaning anda ada mungkin setiap bulan anda ada RM1,000. So meaning dalam RM1,000 tu 500 tu mungkin anda bahagi 2, 1000 tu bagi 2, 500, 200.5 buy Bitcoin, 200.5 buy Ethereum, lagi RM500 tu anda boleh buy altcoin. So altcoin tu banyak lah, anda macam juga dua sepatutnya dua akan buat macam tu lah. Dua akan bahagi 50. So 50 yang pertama dua akan bahagi 2 pula untuk Bitcoin dan Ethereum, kemudian anda bagi 50 lagi, 50% lagi dua akan bahagikan untuk altcoin. Altcoin apa? Dua sepatutnya dua akan buy untuk long term, Matic, Phantom, Luna, Solana, Polkadot. So orang kata yang ada ekosistem. So sebab apa kita buy di dip. So bila kan seperti tahun 2025 kita akan berlaku balik bullish market. So itu sekiranya bearish berlaku, itulah Zul akan buat. So untuk malam ni mencakap Zul takkan jual Zul punya coin. So apa yang Zul akan look opportunity. So mencakap untuk pagi tadi maknanya Zul look opportunity untuk buy di kawasan ni Bitcoin. So ikutkan tu nak buy Bitcoin di price ni, bila price itu touch kawasan ni, macam tu pakat cakap ni, kita dah touch line. Tu tunggu sekiranya ada lagi one more touch untuk sini untuk Dubai. Tapi apa yang berlaku untuk ni, tu balik kerja je, tengok price terus drop ke bawah. So meaning kata tu tak set limit, so price tu je masalah. Kita akan tunggu lagi untuk Zul meaning kata Zul tak buy sini. So kata laki lah Zul tak buy kawasan ni, kemudian terus lagi. So kat manakah net buy Zul untuk di Bitcoin? Zul akan tunggu untuk at least, kalau price turun naik tak masalah, kita akan kembali profit. Tapi kalau Zul nak grab opportunity, Zul akan grab opportunity plus itu dalam kawasan trendline ni. Kalau ikutkan di BTC USDT, kita ada trendline. Kita akan pergi BTC USDT. So trendline yang draw ni adalah trendline, kita tekan delete, kita punya shoulder. So trendline yang bawah ni seperti mana-mana saja price yang berada di kawasan trendline ni, Zul akan tekan grab buy untuk opportunity. So cakap kita masih lagi bullish market selagi mana, kalau ikutkan Fibonacci, selagi mana kita tak break minor resistance, minor support kita, iaitu di kawasan ni antara price yang draw tadi di kawasan ni.
So seperti antara price kalangan tak break ni lah, tak break 3.7 ni, ataupun kata tak break trend line kita. Kita ada bot ni, macam kan tu ada trend line ni, tak selagi mana price tak break trend line ni, selagi lah Zul akan bullish dalam Bitcoin. Dan ini kata opportunity Zul akan buy untuk di Bitcoin. Kemudian kalau dia naik, Zul akan profit. Kalau turun, tak ada masalah, kita akan hold, kita hanya hilang value, kita akan simpan aset tu, kemudian kita akan tunggu kita punya last support di antara 25 ke 16k. Masa tu kita akan accumulate monthly untuk Bitcoin dan Ethereum. So macam itulah, kalau anda invest crypto ni, anda pilih long term, first pertama kali anda kena pilih coin yang boleh hold untuk long term. Yang major, yang penting, ada dua coin bagi tu, iaitu Bitcoin dan Ethereum. Coin dua ni wajib ada. Macam cakap, bila anda buat portfolio tu, make sure at least 50% dalam Bitcoin dan 30% dalam 50% lagi dalam altcoin, seperti Ethereum itu wajib anda ada juga. So bentuk cakap juga, yang perlu penting, anda perlu invest duit yang betul. Jangan invest duit yang anda, contoh anda invest duit 5,000 ni, so 5,000 ni sebenarnya 2 bulan lagi nak pakai, 2 bulan lagi nak pakai, nak repair kereta, nak bayar rotek. So duit itu bukan duit investment, duit itu anda untuk kegunaan tu. Jangan invest duit 5,000 tu. Anda make sure kalau duit 5,000 anda nak invest tu, kalau berapa sajalah anda invest, make sure duit tu memang anda tak guna kot. Memang kalau duit tu, kalau kata duit tu hilang sekalipun, kalau terbakar sekalipun, duit itu tak effect anda punya kehidupan. So cakap, kalau anda nak invest, make sure anda invest duit yang betul. Selalu orang cakap, selalu nak invest, anda dengar, invest duit yang anda boleh kata loss. So meaning apa? Kalau anda invest 10,000, make sure 10,000 tu anda tak kisah pun, orang kata tak hilang. Kalau duit tu anda loss dalam market, tak masalah. Dalam kata investment ni, ada satu benda yang paling kata lagi berharga daripada duit, iaitu kata pengalaman. So bila anda beli sesuatu, anda loss, anda rugi, anda untung, kemudian akan anda dapat satu kuota perasaan, kuota anda tahu, bila anda buy tu anda tahu apa yang buat. So kalau jatuh, yes, masalah. Macam juga untuk itu punya portfolio, jatuh itu hanya normal, jatuh itu hanya hilang value, tu tak hilang aset. Yang kita risau kalau anda buat leverage, anda kalau drop DC, value hilang, aset hilang. So meaning anda loss, total loss. Bagi Zul buy di spot, Zul buy aset, tu masalah. Kita buy aset, selagi mana price tu bawah, kita macam cakap, Zul memang yakin dengan kripto untuk more long term. Sebab tu Zul invest more kepada stock, daripada kripto berbanding stock. Dulu tu ada invest stock, tapi stock ni lambat sangat. Kita memang kalau ada duit yang banyak, kalau invest stock memang baru best lah. Kalau kita macam bilis-bilis ni, kata more fun kita invest di kripto. So guys, Zul kata itu saja untuk malam ni. Untuk anda, hopefully dah takut, so apa, tak perlu panik dalam market punya. Hopefully anda invest duit yang betul. Kalau anda takut tu, meaning anda invest duit yang salah lah dalam invest. Anda kata anda cuba nak buat profit, kata dengan duit yang kata kegunaan anda, meaning sekarang dah kata backfire tu. Meaning kalau itu terjadi pada anda, anggap itu saja sebagai pengalaman. So bagi Zul, tak perlu jual, hold saja. Tapi kalau anda nak cut loss, tak ada masalah. Tapi make sure cut loss anda tak banyak. Kalau anda cut loss tu lebih pada 5%, tu cadangkan, seperti anda hold saja. Tapi kalau duit tu memang anda nak guna apa, tu cakap, anda perlu belajar ini sebagai satu, kata jadikan ini sebagai satu pengajaran dan pengalaman untuk anda dalam invest itu. So jangan give up dalam market, even price. So itu adalah kata normal, naik jatuh. So apa yang perlu tahu, kat mana kita nak buy, kat mana kita nak hold, kat mana kita nak sell market. So cakap, Zul ada target untuk di Bitcoin ni, Zul target expected di 1.687, kita akan di 87. Zul cakap tu, bila lepas sampai 87, Zul akan lock Zul punya profit, segala altcoin tu Zul akan lock. Saya expected ada net lagi 2 pump tu. Untuk sekarang ni kita tengok market, Zul still lagi expected bullish. So siapa yang rasa takut kat sini, mungkin yang masih baru dalam channel Zul, mungkin dia tak ikut Zul masa price jatuh ni. Masa jatuh ni ramai yang takut beli. Masa tu Zul ada buy banyak kawasan ni tu. Zul buy di kawasan ni, iaitu di Bitcoin Zul ada buy kawasan ni. Kemudian Zul ada buy di kawasan 34. Kemudian Zul ada buy kawasan hyper ni 41. Zul expected break, buy, kemudian dia naik, jatuh balik. Tu masalah. Zul buy pula sekali lagi kawasan ni. Kemudian kat sini Zul tak sempat buy lah. Zul expected yang ni dah akan drop lagi, tiba-tiba price terus naik. Tu masalah, naik tu tak buy kawasan ni, tapi tu dah ada 4 kali buy kawasan ni. Kemudian yang 4 kawasan ni ke tulus profit. So masa ni cakap, masa drop itu Zul rugi 15k ringgit Malaysia. Tapi apa yang Zul buat, Zul still lagi buy untuk long term. Sebab apa, price ini murah, Zul buy untuk long term. Tu sama juga berlaku. Even kalau price tu drop lagi ke bawah ni, seperti kita bearish market terus drop, Zul akan terus
melakukan pembelian untuk long term. So dalam bearish market kita akan tumpu kepada main coin, iaitu yang pertama, first kali kita akan fokuskan kepada Bitcoin, kemudian second Ethereum, kemudian yang third barulah kita akan pergi altcoin yang kata berpotensi ataupun long term punya holding. Contoh-contoh tadi cakap BNB, kita akan bagi AVAX, Solana, Terra. So masa anda ingat masa price tengah jatuh tu, anda ingat contoh anda nak buy Solana. Solana dulu masa tu buat first review, masa yang ada subscriber tanya tu, harga dia hanya $33 je. So ingat, harga Solana sekarang dah kuota berada di 200 lebih. So kalau price tu jatuh balik 200, kalau katakan Solana tu, untuk masa tu buat review Solana itu, Solana pada harga, kalau ikutkan kita tengok major support, major resistance dulu, tengok price itu masa tu berada di kawasan ni. So cakap itu, ada subscriber tu daripada Indonesia tu, dia kata dia buy kawasan ni, dia kata dia nak tanya tu sama dia nak jual ataupun buy. Dia cakap kat sini buy lagi sebab apa, kita drop dah persen, expected tunggu saja. And expected dia tak jual pun itu, dia tak jual, kemudian dia hold, masa dia hold tu price terus naik dengan drastik tu, tak pasti sama ada dah jual atau tidak. So expected kalau dia hold lagi, even kalau tu jadi dia ni Zul takkan jual lagi. Sebab apa, Zul nampak inilah satu titik, apa yang Zul akan ambil profit saja sikit, kemudian bila drop lagi nasi tu, Zul akan invest more untuk long term. Sebab apa, Solana ni antara good coin untuk kata long term punya pegangan tu. Jadi first kita akan target Bitcoin, Ethereum, kemudian barulah kita akan pergi third layer, iaitu Solana, kita akan AVAX, Terra, Matic, Phantom. Sebab apa, Polkadot tu, kata coin-coin ni kita boleh hold untuk long term. Sebab apa, dia punya projek dan ekosistem dia memang dapat bertahan dengan lama. Kemudian time ni lah kata bearish market, nantilah baru kita akan tengok berapa banyak altcoin yang baru-baru ni akan terus lupus. So apa pun itu yang expectkan tu akan buat. So hopefully anda kata tak panik. Anda perlu fokus anda punya investment, tak masalah. Anda hanya hilang value, bukan hilang aset. Itu yang lebih penting. Kalau siapa yang leverage, yes, anda mungkin dah terduduk dekat penyuru tu. Kalau siapa yang buy spot, adalah kita buy asset. Asset itu hanya hilang value, tapi asset kita ada. Give a time, price itu akan naik balik. So di Bitcoin itu yang tu akan buatkan. So untuk malam ni kita akan tengok apa yang tu nampak. Macam cakap, tu ada support, iaitu support kita berada di whatever kawasan trend line ni. Kemudian antara kawasan ni, consider kalau nak buy untuk level tambah lagi. Contoh anda buy, kalau anda pergi long term, mungkin kata anda cuba nasib, atau nak cuba luck anda di ni, expected now, consider good buy. Sebab apa, kita dah di kawasan last support antara high low ini ke higher high ni. So expected dia boleh bounce balik ke atas. Kita expected bounce dengan kata, kalau dapat bounce ni memang bounce dengan drastik. And expected kalau dia drop bawah, kita akan bearish market, tak masalah, kita hold saja asset yang ada, and kita akan buy more untuk long term punya pegangan. Itu yang mentality Zul ada sekarang ni. So Zul tak panik pun. Kalau drop memang Zul happy pun. Sebab apa, macam ni kak, Zul masuk kereta awal itu, masa price tengah naik itu, tu now kalau ikutkan price tu drop balik bawah ni, apa yang kau buat, Zul akan invest more. Walaupun tu kata dah invest yang sekarang ni dah kuota profit, tapi kuota journey tu dah dapat kuota untuk dapatkan aset yang banyak. Kuota untuk sampai malam ni, Zul ada aset, memang kata aku kata tak percayalah boleh dapat aset banyak tu, Bitcoin, Ethereum. So apa pun untuk ni Zul akan accumulate more, aku kata Zul akan target more Bitcoin dan Ethereum untuk long term. Kemudian barulah Zul sepatutnya Luna, AVAX semua tu. So guys, don't panic, itu normal. So kita akan tengok macam mana BC untuk kita kata hold dulu pembelian, aku kata hold dulu segala pembelian di altcoin apa semua. Kita akan tengok monitor di Bitcoin dulu. Kalau anda nak pergi ke Bitcoin altcoin lain, mungkin kita akan pergi ke Ethereum kejap. Ethereum, so Ethereum pun berlaku. So Ethereum sama juga, very pattern berlaku. Dan Ethereum especially masih lagi hold dia punya pattern ini. Bukan pattern, iaitu trend line di bawah ni, quarter trend line, quarter bearish tu expected untuk di Ethereum. Sekiranya dia break kuasa ni, kat manakah dia drop. So expected kalau Bitcoin drop lagi sampai ke bawah, kita akan expected Ethereum boleh drop lagi more drastic dengan 2.1. So kat manakah last support untuk Ethereum. So kat sini kita akan cari last support untuk Ethereum. So kita akan dapat swing low to swing high. Kita akan swing low to swing high, harga paling tinggi. Now kita akan expected kita punya last support untuk Ethereum berada di 1.7 dan 1.1k. So tanya balik diri anda, masa price
Ethereum berada 4,000, punya semangat nak beli, tapi kenapa price tengah murah 1.798 anda tak nak beli? So meaning something wrong dengan anda punya mental untuk investment. Tu cakap kita buy masa low, sekiranya ini berlaku, buy lah kata untuk long term. So sekarang kita akan tengok untuk short term punya pergerakan Ethereum nak jatuh ke mana. Sekiranya Ethereum sekiranya bearish market, tu seperti itulah, ni kawasan yang kata kita akan start buy balik. So untuk sekarang kita still lagi bullish untuk Ethereum, masih lagi kata berada dalam ni. So expected boleh lagi bounce ke atas. Sekiranya Bitcoin start melakukan bounce di kawasan ini, kita akan expected breakout ni, kita akan expected more bullish. Masa tu kita akan cari new resistance ikutkan. So ini yang kita major resistance sebelum ni. So kita still dah fail. Macam cakap lah, siapa pun pernah tengok tu punya analisis, breakout fail itu hanya fail untuk pertama kali, kemudian kiranya kita naik buat kali kedua, breakout ini. So breakout kali kedua kita akan seperti price tu akan naik dengan drastik. So siapa pernah nampak pergerakan ni, bercakap chart pergerakan tu normal, boleh berlaku di Bitcoin, berlaku di altcoin. Banyak kata yang siapa tengok lama river analisis lama Zul, memang ada je chart yang macam ni, iaitu chart macam mana? Chart itu breakout major resistance, kemudian dia kata tak pergi 1.6, dia break dulu bawah major resistance, kemudian dia pergi ke minor support, kemudian tadi betul dia start rebound tu breakout one more time, kemudian price tu terus melakukan kenaikan drastik. Sebab tu cakap ini 44.39 adalah good opportunity untuk buy. Tapi pun tu tak buy lagi sebab ni hari Sabtu Ahad. Nak tengok dulu hari Isnin nanti macam mana. So supposedly untuk hari ni kita akan berlaku gap, iaitu kita berlaku positive gap. Apa itu positive gap? So ini antara gap yang lepas, yang dua tanda itu, macam cakap kita expected kita ada bearish gap, iaitu kita gap ni expected given time price itu akan drop. So apa yang berlaku ini, ikutkan price kita berada di 53 dan ikutkan weight ni ada 51. So sekiranya Isnin ni buka, price kita akan berada di 46. So 46 expected ni kita ada huge gap. So huge gap ini apa? Ini adalah bullish gap. So expected dia akan close balik ke atas. So ini macam cakap, bila close ke atas ni, breakout kita punya resistance, kemudian breakout kita major resistance, kita expected price tu akan melakukan kenaikan yang drastik. So sebab tu cakap lu still lagi bullish, lu still lagi berani beli Bitcoin di kawasan 44 dan 39. Break saja bawah 39, barulah kita dalam bearish market. So kata you guys, jangan panik. Hopefully anda invest duit yang betul, mental anda aplikasi betul, pilihlah coin untuk long term. So jangan kata short term tu kata akan memakan diri. So pilihlah untuk atau invest untuk long term. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe. So don't panic. Aku kata enjoy your investment. Apa saja yang berlaku dalam market, anggap itu kata pengajaran, dan make sure anda tak jual aset anda. Anda jual aset baru anda loss. Yang kita loss sekarang, kalau selagi mana kita hold aset kita hanya loss value. So ingat, kita hanya value tu akan datang bila masa. Aset tu kita nak dapat yang quality, kita nak dapat aset yang kata banyak, kita boleh buy bila price itu drop. Tu kata kalau drop ni, itu adalah satu nikmat, bukan nikmat profit, kita nikmat nikmat aset. Macam tu selalu cakapkan dulu, bila naik kita hanya enjoy profit, tapi bila turun kita enjoy aset. Kita akan shopping, kita akan simpan more aset. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Dan jangan panik, mungkin kita akan buy last time buy untuk Bitcoin, kemudian kalau drop kita akan hold, kita naik kita akan enjoy profit pula. So guys, bye bye, jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum, bye bye.